أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسر عليك يسير. اللهم تمم بالخير برحمتك ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mulakan pagi ini dengan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan kita kesempatan untuk kita terus berpijak di muka bumi ini, menghirup nafas udara segar, samping kesyukuran ke atas kurnia nikmat yang begitu banyak dibentangkan kepada kita yang tidak terhitung ternilai banyaknya. Kita juga berada dalam suasana yang pada pagi ini yang agak sesuailah dengan keadaannya musim-musim hujan, yang kita anggap cuaca pun tak berapa nak menentu, tak menentu. Kita lihat sebelum ni kita diuji dengan panas yang panjang dan Allah turunkan hujan. Ini di antara nikmat-nikmat yang kita rasa suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun ni biarlah hujan yang sederhana, tidak didatangkan dengan ribut taufan apa semua, dan kita terus hidup tu tanpa dicatu dengan air. Hujan turun ni air pun tak dicatu semula. Walaupun itu awal-awal hujan turun, kenapa diteruskan pencatuan itu? Orang kerja air dia tahu lah kan. Cuba tanya orang kerja air kenapa. Dia kena sampai level itu, air itu ditakung baru boleh dia nak tapis kan. Okey, tak apalah ya. So kita akan meneruskan perbincangan kita dalam bab kitab Mastika Hadis Nabi SAW yang diterbitkan oleh Jakim, di mana kita jumpa sebulan sekali ni. Dia memang macam kura-kura lah, lambatlah sikit ya. Apapun, saya berkeyakinan tuan-tuan, puan-puan, sama ada memiliki ataupun tak memiliki buku ini, apa yang diperkatakan itu perkara yang walaupun tidak 100% sama yang pernah kita dengari melalui kuliah-kuliah yang lain, tapi kemungkinan adalah biasa kita dengar, biasa kita bincangkan. Cuma kita duduk dalam majlis ilmu ni, mungkin kita nak mencari kefahaman
yang lebih lagi tentang Islam, tentang agama ini, kita duduk supaya kita sentiasa mendapat peringatan demi peringatan, dan kita mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyuburkan iman kita, takwa kita. Duduklah di sini kan, yang mana kita sentiasa kehidupan kita ini didatangi oleh musuh-musuh yang sentiasa membisik-bisikkan, mengajak kepada perkara-perkara dosa, maksiat, lara dan sia-sia. Maka kita duduklah dalam majlis ilmu kan, lain daripada memenuhi tuntutan kewajipan kita sebagai seorang Islam. Macam saya duk sebut jugalah, majlis ilmu ni kalau dalam konteks negara kita ni, saya kira dia tidak terlalu lama berbanding dengan negara-negara yang memang hidup dengan suasana ilmu sejak zaman berzaman. Kita kata contoh macam negara Arab kan, negara Mesir, hidup suasana ilmu. Itu pun diuji lah, rakyat diuji kan. Yang kita ni, saya ingat baru beberapa tahun kebelakangan ni, saya ingat dalam, kalau saya boleh kata zaman saya mula membesar tu, baru tumbuh macam cendawan, surau-surau, masjid-masjid hidup dengan majlis ilmu, khususnya bila kawasan itu dibangunkan taman-taman perumahan. Walaupun ada negeri-negeri yang hidup dengan majlis-majlis ilmu melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok, sekolah-sekolah agama, tetapi banyak lagi negeri-negeri yang jauh ketinggalan dari sudut perkembangan mendidik masyarakat melalui majlis ilmu ni. Saya sekarang umur, tak cerita umur lah, 23 tahun yang lalu ataupun 22 tahun yang lalu, ketika saya masuk tingkatan 1 di Malaysia ni, sekolah saya lah yang pertama wujudnya sistem pengajian menghafaz Al-Quran disertakan dengan akademik secara sistematik. Walaupun belajar tu berterabur jugalah. Maksud sistematik tu ada dia punya silibus, sukatan apa semua. Berterabur tu maksudnya cikgunya tak menentu. Yang dibuat di Negeri Sembilan, di bawah usaha ataupun di bawah tajaan, di bawah bantuan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, tahun 1991. Saya batch yang kedua waktu itu. Batch yang kedua sama penubuhannya juga di Ma'atafiz Pulai Condong. Sahabat saya tahun yang pertama, tahun tu 91, saya masuk 92. Okay. Peringkat itu hanya di Malaysia ni satu sekolah yang ada sistematik tadi, maksudnya ada akademik dan ada menghafal Al-Quran. 23 tahun ataupun 24 tahun yang lalu. Hari ini tumbuhnya macam cendawan, sehingga sekolah yang dinamakan Maktab Rendah Sains Mara pun buat, dinamakan Ulul Albab. Mungkin ada anak-anak, tuan-tuan, puan-puan yang terlibat, ada yang nak buah ke siapa. Dalam Malaysia ni ada 2 ke 3, satu di Gemencing, satu setengah di Terengganu. Dan tahun ini pula buka Kementerian Pelajaran Malaysia, buka pula Ulul Albab juga. 3 buah sekolah. Di KL 1, di Bentong 1, di Kedah 1. Walaupun sekolah-sekolah persendirian swasta banyak buat, yang kita bayar hantar anak kita tu kan. Oh, sanggup bayar 400-500 semata-mata nak jadi tahfiz tu. Saya dulu percuma dapat beasiswa, walaupun zaman itu beasiswa tak besar, RM30, tapi kaya kan, RM30. Lah ni dah RM100 dah sebulan. Okay.
Negeri Sembilan, majlis agama. Okey. Kita pergi hari ni bila berlaku begitu, selain daripada pengajian-pengajian yang lain, agama-agama yang lain, sekolah agama pun tumbuh juga. Di samping persaingan sekolah harian yang saya yakin di kalangan tuan-tuan adalah kalangan pelajar-pelajar yang keluar daripada sekolah harian ataupun sekolah biasa. Jadi kalau dia ngaji sekolah agama, dia tak ada kat sini, dia pergi ngaji kuliah sekolah subuh. Walaupun ada sahabat saya kat sini, sebab dia lari channel sikit. Habis sekolah agama, dia pergi jadi pegawai takbir. Kalau dia jadi ustaz, dia kebanyakan dia kalau ada sekolah agama, dia akan pergi kuliah subuh hari ni, ataupun dia apa-apa aktiviti dia buat lah, aktiviti dakwah ke. Jadi saya yakin di kalangan tuan-tuan ni majoritinya adalah daripada sekolah biasa. Akhirnya duduklah di sini, duduk menadah kitab, dengar lah tazkirah ustaz, kod apa ada. Walaupun ada mungkin dulu kita pernah mengaji pondok sekejap, pernah bertalaki dengan guru. Jadi kita duduklah di surau-surau, di masjid-masjid, dengar kuliah subuh, kuliah maghrib, ceramah agama. Walaupun kadang orang agama duduk juga dalam majlis ilmu ni, saya duduk juga. Ada waktu seminggu kalau sehari tu saya tak boleh kata orang tu pergi kuliah, duduk juga, duduk mengaji ilmu, dengar juga. Sebab ilmu ni kita tahu terlalu luas kan, ilmu agama ni kita takkan habis sampai bila-bila. Kita belajar juga, bukan sedap kita nak bagi ceramah dekat orang kan. Okay, kita duduk dalam majlis ilmu, kita belajar, dan ada yang dah, ada yang tak nak. Ada yang belajar setengah jalan, betul kan, dia baliklah pukul 7 orang. Contoh kan. Ada yang tak nak datang lah, memang ada hal, tak ada masalah kan. Ada yang tak nak datang langsung, masih lagi tidur. Ada lagi yang malam minggu meraihkan kemenangan Selangor. Tak tidur dia, balik daripada Pahang, tidur tak tidur. Macam-macam lah. Itulah ramainya umat manusia ni. Itu dalam negara kita. Perkembangan ini, saya mukadimah dulu hari ni kan. Perkembangan ini lalu kita tanya dalam diri kita, kenapa ia berlaku? Kenapa 30-40 tahun dulu tak hidup seperti yang seperti hari ini? Kenapa? Itu tanya tuan-tuan, tanya dalam hati, jawab sendiri. Maka saya bagi satu saranan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan cadangan. Kita tidak berkesempatan dengan keadaan itu, maka hari ini kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dengar ustaz berceramah apa, kita kena ada satu target. Target apa? Sekurang-kurangnya dalam keluarga kita itu kita boleh lahirkan orang yang faham agama, ada pengetahuan agamanya, walaupun bukanlah nak lahir terus jadi ustaz dah, boleh, tak ada masalah. Nak jadi doktor ke, jadi engineer ke, jadi apa, tapi dia punya kefahaman agama dia tu agak kuat. Boleh dia duduk kat depan jadi imam, alhamdulillah. Boleh tolong baca doa kenduri tahlil, alhamdulillah. Boleh mandikan jenazah kita, boleh sembahyangkan jenazah kita, alhamdulillah. Maknanya dia dekat dengan agama itu. Ini ramai ada orang profesional hafal Quran. Bukan soal hafal Quran tu tuan-tuan. Kalau boleh hafal Quran tu alhamdulillah. Di Putrajaya tu ada seorang dua doktor yang hafal Al-Quran. Dulu zaman saya tak sempat, masa tu tak reti nak pilih. Masa tu lagi orang takut-takut juga macam dulu. Kan, takut atas sekolah agama ni, besok anak kau ni nak kerja apa? Kan. Nak bagi makan anak orang apa? Tu orang dulu kan. Tuan-tuan sama lah ni kan. Takut semua hantar sekolah dulu, Penang Free School, MCKK, yang sekolah hebat-hebat lah. Takut hantar sekolah agama, tak boleh nak makan kan. Dululah kan. Zaman saya tu pun ada lagi, masih lagi ada. Tapi dah terakis dah benda tu. Sebab hari ni dah nampak buktinya. Bila masyarakat dah faham agama, makin yakin bahawa agama itu, insya-Allah, kerja agama dunia akan ikut. Kerja dunia belum tentu agama akan ikut. Maka di situ tuan-tuan saya nak sebut tadi sebagai saranan, tuan-tuan kena ada dalam keluarga tu, buat organisasi kita tu kan. Di bawah kita, yang atas-atas dah lepas tak apalah, bawah kita tu. Tak dapat anak, cucu kita. Tak dapat cucu, cicit kita. Tak dapat piut kita, tersempat jumpa lah. Ada di kalangan mereka itu ahli agama. Kalau dapat jadi ahli Al-Quran, alhamdulillah. Anak tak boleh, tak sempat, maka bagi nasihat dekat anak kita ni, kelebihan-kelebihannya. Duduk ada orang ahli agama dalam keluarga kita ni, bagi syafaat insya-Allah tuan-tuan. Walaupun ada juga orang ahli agama tak senonoh, ada juga kan. Tapi soalnya majoriti kita kata baiklah kan, bagus.
walaupun kita terima dalam bagi yang terima apa, grup WhatsApp tu, orang-orang yang dipercayai dalam negara kita ni kan, di antara ranking yang paling tingginya 3 TikTok tu orang agama ada nombor 3, tapi nombor 1 orang percaya doktor dulu. Doktor yalah, bayanglah semua percaya doktor kan, bagi hantam je lah mampu ubat sakit terlantar, makan dia, terima je, tak sembuh kan. Ustaz ada orang yang percaya, ada yang tak percaya. Nombor 3, nombor 4 ranking je ada yang terima dalam grup yang ada WhatsApp tu kan orang sekarang. Okey, so saya sebut tadi maknanya kita kena ada itu, perancangan itu. Sekurang-kurangnya bila Allah tanya besok, apakah di manakah zuriat yang kamu lahirkan itu untuk jaminan kepada kamu. Kalau ada soalan begitu kan, ada syafaatnya. Sedang kita nak syafaat Nabi nanti, sekarang kita dah jawab ada, cucu aku seorang, anak tak sempat. Okey ya. Saya nak kaitkan sebab apa, bila kita dah ada dalam majlis ilmu ni, inilah peluang-peluang yang kita ada. Walaupun bukanlah orang agama, ustaz ke apa menjamin dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Tapi kita duduk di sini, siapa baik background tuan-tuan, dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan kita tetap syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus sama-sama saling ingat memperingati dia orang di luar sana, usahalah untuk mengajak mereka dekat dengan majlis ilmu. Kita nak barakah dalam hidup kita, barakah kawasan kita, tempat kita. Boleh kita buat aktiviti harian biasa kan, nak berhibur, nak berapa, tapi ada batasannya. Di samping kita nak bagi faham masyarakat kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu mukadimah ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita sambung seterusnya dalam hadis yang pertama, sebaik-baik perkataan dan sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Okay, hari ini kita masuk perbincangan tentang pimpinan yang kitab Allah adalah sebenar-benar perkataan. Satu, pecahannya daripada itu adalah, ini yang ketiga subtopik yang ketiga, di mana pecahan kepada kitab Allah ni seterusnya pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Okay, apa kata penulis? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar, yang boleh menyampaikan kepada matlamat kebahagiaan sejati. Tahu kita ni kan, jalan pimpinan baginda adalah sebaik-baik jalan pimpinan, kerana pimpinan baginda adalah berpandukan wahyu melalui malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, pencipta seluruh alam. Okey, Nabi Muhammad, orang yang tercatat dalam sejarah dunia. Orang putih buat buku, tajuk apa? The 100 a person of the benda tah, maksud dia tah benda nak nyebut susah orang putih most influential person in history, dalam sejarah dunia. Yang ditulis buku ni lama dah, 1813 saya tak baca lah buku ni, tapi saya dengar orang cerita. Saya pun cerita kepada tuan-tuan, 100 orang dalam sejarah, kita kata ranking yang terbaik manusia-manusia di muka bumi ini. Dalam buku tu menyatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor 1, orang putih dalam buku ni. Apa hebatnya? Bagi kita apa hebatnya? Kan memang kita tahu Islam sendiri kata hebat. Hebat yang paling ketara, namanya tak tinggal, masih disebut-sebut sehingga hari ini. Every time, setiap masa orang akan sebut nama Nabi kita. Quran pun ada, hadis ada. Itu kehebatan. Selain daripada kehebatan dari sudut tak dinafikan kepimpinan yang dibawa. Walaupun dalam satu masa yang sama, orang-orang barat juga, orang Atalis barat juga, orang-orang yang memusuhi Islam juga mencari jalan untuk menghina Nabi kita. Kan? Tapi pengiktirafan itu suatu pengiktirafan yang tidak boleh dinafikan oleh suara-suara yang memusuhi Islam itu sendiri. Nombor 1 dia dalam 100 tu nombor 1. Ini ya.
apatah lagi pimpinan baginda. Sejauh mana kita nak menyatakan dalam diri kita ini apa yang dibawa oleh Nabi kita itu, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinnya kebenaran yang dibawa. Disebut tadi sebelum kita bincang kitab Allah, Nabi datang bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita kata kita yakin dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita kata kita yakin dengan Nabi kita. Kita imani Allah yang tak nampak. Kita imani Nabi yang tak sama dengan kita. Kita imani malaikat yang tak nampak depan mata kita. Kita imani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku kat diri kita, kita imani. Kita imani benda future akan datang, benda depan kita, hari kiamat. Kita imani Al-Quran yang sentiasa berada di hadapan kita. Sejauh mana kita kata kita iman kepada Al-Quran? Kita dah bincang sebelum ni. Hari ni kita kata Nabi bawa Al-Quran, Nabi bawa hadis. Nabi tinggalkan pesanan kepada kita. Lepas hadis, Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Cuma kita tengok jugalah ulama yang bagaimana. Kan ada ulama yang bisu, ulama yang jahat, macam-macam lah. Ulama orang-orang alim agama, ahli agama. Saya tak ulama, saya ustaz kecil je, kena faham tu. Ulama ni dia pakar ilmu agama. Walaupun ada juga dulu orang bincang ulama ni, orang pakar buat kereta, buat kapal terbang pun ulama juga. Bincang-bincanglah secara ilmiah, tapi yang dimaksudkan ulama itu adalah orang yang mahir dalam bidang agama. Jadi Nabi bawa wahyu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Tapi soalan tadi bagaimana kita nak meletakkan 100%, kalau ada 1000% 1000% kan? Kalau ada, boleh tak kita yakin benar-benar apa yang dibawa oleh Nabi, pimpinan Nabi itu? Sebab hari ini walaupun kita agak nampak terbuka. Malam tadi tuan-tuan tengok tak? Saya sempat tengok TV1, rancangan khas. Siapa yang sempat tengok lah, siapa yang suka tengok TV1 lah. Kita ni tak suka tengok TV1. Ada puan bicara, saya pun tengok seronok juga, setengah jam juga saya tengok. Dan hujung-hujung kok, dalam pukul 11.30 balik daripada keluar lah tadi tengok. Ada pun yang tengok, buka TV1 bersama dengan Perdana Menteri lah, seronok lah sama Menteri. Soalan-soalan yang ditanya, kalau tuan-tuan kenapa PM sekarang orang kata PM penyabar. Penyabar, okay. Seronok dengan tak tangkap orang buat huru hara masuk ISA. Okay. Saya buat rumusan je. Ada soalan-soalan yang ditanya, saya buat rumusan tuan-tuan. Dia kata hari ini kita nak beritahu masyarakat kita dah ke arah masyarakat intelektual. Dia kata masyarakat boleh menilai. Kita tak mahu, banyak kali dia ulang, kita tak mahu menjadi kepimpinan yang sebelum ini. Seronok macam ada 7 bersama. Seronok kalau boleh ulang balik. Tengok 3 orang yang bertanya, dia seorang kat situ. Jadi nampaklah walaupun kami menerima pihak kerajaan menerima pandangan-pandangan yang berbeza. Mungkin pandangan itu mengajar, dia kata untuk kita terus maju. Masyarakat kita dah lebih bersifat terbuka dengan zaman teknologi yang ada. Kita kena bagi peluang lah itu. Okay. Seronoknya itulah sebab apa saya kata, saya nak kaitkan apa yang berlaku hari ini, iaitu dalam isu boleh kita kata hudud lah. Hudud kan? Yang kadang-kadang menjadi salah erti bagi masyarakat Melayu umat Islam ini. Maksud erti itu maknanya, dia kata ini adalah sentimen kepartian. Memang ada daripada dulu, kita tahu dah ada orang yang bawa tu melalui sebuah parti. Orang yang bawa tu nak hasrat benda tu apa semua. Bukan soal parti. Kalau gitu parti, adalah parti yang bawa ni dekat Brunei. Contoh lah kan, dari Brunei dah istimewa, ada anak sana. Adalah parti tu selama-lamanya dekat Saudi dah lama buat dah.
Jawapannya tak ada. Mana datangnya? Datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tanya, jangan, kita bukan ahli, apatah lagi kalau kita ada kepentingan, kepastian, jangan kita jawab kalau kita tak mengetahui benda ini. Umpamanya contoh kan, kadang-kadang orang yang bertanya pun orang yang bodoh juga kan, macam dalam politik baru ni kan, dalam pilihan raya, parti ni nak buat ni tak buat, kita tak boleh buat dalam negara kita. Masyarakat majmuk. Yang tanya tu pun bengong, yang jawab tu memanglah tak apa dah pandai. Bahaya benda-benda itu sebab dia berkaitan dengan akidah. So hari ini kita tengok orang boleh duduk nak bincang dah, ada beberapa bulan akan datang ni nak buat satu convention membincangkan tentang pelaksanaannya. Sebab kita nak letakkan keyakinan kita itu, sebab Allah dah sebut dalam Quran tadi, wa man lam, kita tengok surah Al-Maidah kan. Tuan-tuan tak rasa gerun ke kan? Kalau kita sini faham lah insya-Allah kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika hum fasiqun. Takkan saya baca, saya tengok berhati, takkan saya nak kata tak Islamkah kita? Dah ada bank Islam, dah ada sekolah agama, memang iya. Tapi kalau dah saya baca wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, kafir dia. Ayat yang pertama, bawah tu zalim pula dia, sebelah tu fasik pula dia. Kita ambil, kita bungkus Quran kita hantar kat negara lain. Tu je. Main kuat tu. Apa ustaz hari ni kata ganeh hari ni berani. Ustaz, kan soal berani tak berani, ni soal prinsip yang perlu sebenarnya bagi faham kepada masyarakat kita. Orang yang dekat dengan kepimpinan tertentu, bagi faham, bagi jelaskan. Hari tu 2 bulan 3 bulan sudah, bila agak semangat. Sebab ada ustaz kata pilihan isu bab hudud ni nak nak bicara masa pilihan raya je. Habis dah pilihan raya, orang bicara lagi. Ustaznya tak ustaznya. Cakap tu hati-hatilah sikit kan. Ni dah pilihan raya dah habis ni, di Palu satu pilihan raya tak ada bincang ya kan? Sebab saya tengok beberapa bulan lalu, saya ingat dah hampir setengah tahun tu, saya dengar di IKIM. Tapi itulah sayangnya, dengar waktu pukul 12 sampai pukul 1 tengah hari, 1:30 tengah hari, bincang bab hukum Islam ini kan? Bincang di IKIM. Tapi siapa yang boleh dengar kan? Waktu tu bagilah masyarakat kita faham dulu, faham apa bendanya itu, betul ke tak boleh buat sebab masyarakat majmuk. Kalau tanya dengan diri kita, berapa banyak kita dah buat pendedahan ataupun penjelasan kepada orang-orang yang bukan Islam tentang benda ni. Kita nak bagi jelas apa, kita tak tahu kan? Itu sebab kita takut kita termasuk dalam golongan orang yang dipanggil sebagai orang munafik. Munafik Islam dia, ya aku berjuang Islam, tapi dalam hati dia menentang kepada Islam. Na'udzubillah kan. Hari ni tu dah alhamdulillah dah nak buat dah convention bincang tentang itu, duduk sama. Tak kira lah kau parti biru ke merah ke hijau, kau duduk sama-sama. Wakil-wakil yang masing-masing faham agama, panggil academician. Hari ini kita tengok ada Dr. Asri, ada Dr. Wajdi, ada Fathul Bari, ada Dr. Mahfuz, ada. Duduk sama-sama buat bincang, bagi pandangan. Ke tak boleh ke, boleh ke tak boleh ke. Tapi soal boleh tak boleh, itu cerita nombor 10. Soalnya sekarang, yakin benda itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bercakap, kalau buat ni habis tangan orang Islam, habis apa semua, Allahu Akbar. Ini bahaya, bahaya. Dia tak belajar ke orang curi duit RM10, kena ke hudud ni, potong tangan ni? Tak kena. RM10 ada dia punya nilai. Ni keluar surat khabar, curi duit surau RM2, penjara setahun. Allahu Akbar. Mana lebih zalim, hukum Islam ke hukum sivil? Curi duit surau RM2 keluar surat khabar. Allah.
Masuk penjara setahun. Curi duit surau 1,000 baik. Kalau misal kata orang kawasan itu Baitul Mal tak bagi bantuan, miskin dia, lepas dia daripada had. Miskin dia miskin kat kampung, tak bagi tak bantuan, dia curi duit surau, biar 1,000 2,000 baik, lepas. Oh, miskin tak ada masalah. Banyak selain daripada memang benda-benda berkaitan dengan Islam ni, saksi yang lebih diperhatikan. Hukum Islam, kenapa zina bagi rotan, pengajaran tunjukkan kenapa dah kahwin bagi rejam, nak bunuh kejam, bunuh orang Islam bagi kejam. Kalau macam tu, kenapa tak tengok kita buat kajian ke negara-negara yang dah melaksanakan itu, kan? Okey, tak apalah kan. Tapi nak sebutnya di situlah pimpinan Nabi bawa. Zaman Nabi dulu pun, sebelum Nabi turun, Islam itu masyarakatnya majmuk juga, ramai juga yang jahil Yahudi, ramai. Tapi Allah perintah, Nabi buat. Tak apalah kita tanya, tu Nabi. Tak, soalnya kita ikut Nabi ke tidak? Nak ikut Nabi ke tidak? Kan? Okey. Itu. Dalam buku-buku karangan mengenai pimpinan-pimpinan dunia yang masyhur, terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dari jumlah mereka itu, macam saya sebut tadi, buku yang dah kita tahu. Okey. Ya, benar, sungguh benar, baginda termasuk dalam jumlah pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal. Tetapi yang lebih benarnya ialah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditanding dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, yang dalam hal memimpin rakyat mereka hanya berpandu kepada fikiran masing-masing yang sangat terbatas dalam keadaan dan masa yang terbatas. Nabi dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menuturkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menuturkan hadis-hadis Nabi, membawa hadis-hadis Nabi, membawa akhlaknya, membawa segala-galanya lah, komplit. Yang kita baca Quran tu banyak cerita, kita baca hadis banyak, kita baca Syama'il Muhammadiyah, kan, sifat-sifat Nabi, semua tu semua akhlak-akhlak yang baik-baik belaka yang Nabi bawa. Tak ada yang tak baik lagi, satu pun tak ada yang baik, yang tak baik, semua baik. Tapi kalau pemimpin-pemimpin dunia biasa, dalam kebaikan yang dia buat, tapi ada juga lompong-lompong kejahatan yang mereka buat. Itu yang kadang-kadang kita rasa sedih juga lah. Kita belajar, tuan-tuan, kenapa lah, wallahualam, saya pun dah lama dah tak baca buku sejarah ni, kan? Sekolah-sekolah ada sejarah, kan? Mengapa kita tak keluarkan lagi sejarah dunia yang mengagungkan? Dalam negara kita ni bincang bab sejarah dunia, mengagungkan Kamal Atatürk itu. Allahu Akbar. Tak boleh ke contoh-contoh kita perluaskan sejarah-sejarah Islam yang hebat? Kalau ada guru sejarah dekat sini, Kementerian Informasi ada lagi, keluarkan. Zaman apa kan, kita carilah sejarah yang lebih bermanfaat. Sebab kita tahu, pergilah Turki, pergi ziarah Turki, tengok apa cerita Kamal Atatürk dekat sana. Ni pun kita ambil buku-buku orang, kita cedok masuk dalam silibus sukatan kita, kan? Ini masalah. Betulnya kena tengok Turki, tanya orang Turki yang pergi umrah tu, sampai pergi umrah atau bersembang dengan orang Turki itu, apa sejarah sebenar yang berlaku ke atas Kamal Atatürk ini. Betul ke dia bawa pembaharuan ke negara Turki itu? Kalau ia ada, tapi ada tak banyak dosa-dosa, benda-benda yang jahat-jahat dia buat? Ada. Maka keluarlah. Banyak lagi contoh-contoh yang hebat. Penting sangat ke kita nak tahu sejarah dia tu. Mahatma Gandhi, penting ke? Sejarah Malaysia pun tak habis nak cerita, kan? Cuba cerita sejarah kehebatan sejarah Malaysia pun dah cukup dah, tuan-tuan. Islam datang dah awal dulu. Memang kita tahu pula tu, dengan adanya tulisan-tulisan Jawi. Hari ini terhapus dah bahasa Jawi, kan? Dengan adanya, memang ada dah ditulis itu pelaksanaan hukum Islam zaman Sultan Melayu dulu ada. Akhirnya bila nampak mungkin, walaupun orang hari itu tak macam teknologi dia macam ini, tetapi Barat nampak benda-benda ni semua, akhirnya datang menjajah. Berapa banyak penjajahan
yang berlaku ke atas tanah Melayu ni. Akhirnya berjaya mereka. Naiklah sistem pentadbiran yang diterajui oleh ataupun guna pakai sistem-sistem barat Eropahnya, British, Portugis, semua tak adalah campur kan. Dan akhirnya kita menjadi sebuah negara yang dipanggil demokrasi berparlimen. Kita pun ke belakang, sudah diajak makin belakang, ketinggalan. Ialah ketinggalan. Negara mereka dah ke depan lebih jauh dah. Teknologi yang kita pakai hari ini jauh ketinggalan berapa puluh tahun. Tengok negara-negara Islam kan, jauh ketinggalan. Jauh. Walaupun nampak bangunan tinggi di Qatar ke di mana apa semua, tapi masih lagi jauh ketinggalan dari sudut benda-benda. Sebab itu memang perancangan mereka, kita tahu. Dan tarda angkal Yahud wala Nasara, sampai datang negara kita pun tak guna apa-apa yang ada polis negara kita. Tanya sahabat-sahabat kita, polis tengok ada kan, datang negara kita dijaga begitu rapi. Kereta pun pakai kereta bawa ke sana, berat kelajuan hanya 97 km sejam, laju di kancil kita tuan-tuan. Kali peluru, tayar pun ditembak, tak ada apa-apa. Saya cerita ni sebab apa? Sebab dia pergi ziarah tu melawat lah. Jangan fikir ziarah ustaz guna bahasa Arab untuk dia pula. Ziarah pergi Mekah, ziarah melawat mana bahasa Arab. Dia pergi ziarah Masjid Negara tu yang seronok. Masjid Negara. Saya kebetulan jumpa 2 minggu kawan saya hari-hari pun cerita. Pening dengan kawan saya, dia kata boleh sejak 3-4 minggu ke belakang, 3 bulan dah datanglah dia punya flushing dia. Flushing, siap tanya dalam tanah ni ada apa. Gila tadi. Hebat kan. Takut tak takut tu. Naik bumbung, panjang bumbung, tengok semua Masjid Negara. Habis. Tapi nak cerita teknologi ni tuan-tuan, kalau kita dulu nak tengok sesuatu benda yang sukan nampak, dulu kita kan sama kan. Benda yang halus kita pakai kata, tengok tak. Kalau zaman canggih sekarang orang nak masuk airport sikit pakai scan. Scan gitulah, ada alatnya. Dia orang flushing tu, polis dia tu datang. Dia tengok ustaz-ustaz Masjid Negara macam tu je. Hal lah tengok aku macam tu. Ni dalam mata dia. Dalam mata tu macam cyborg. Dia boleh baca daripada mata yang dia tengok tu masuk dalam dia punya sistem komputer dia. Negara kita ada, haram tak ada. Tu negara-negara. Tu tak mustahil. Yang kita kata teknologi yang dia ada daripada satelit tu nampak orang. Kan macam dia bunuh kan? Dia bunuh Syekh Hasan kan, Syekh Yasin dulu kan. Dia nampak mesti dia boleh cari orang. Handphone kita dia boleh tentu selamat. Kalau dia nak dia boleh cari semua data kan? Boleh kan? Tu yang pelik, yang cash beli tu yang pelik dia lah. Yalah 2 biji kapal terbang boleh pergi langgar WTC tanpa ada pemandu kan, tak ada pemandu lah tu rasanya kan. Boleh pergi, tak mustahil kapal terbang kita tu. Yalah, saya tak tahu lah teori itu betul atau tidak kan. Dia dah tak nampak. Macam saya kata sebenarnya sebut dalam kapal terbang, tuan-tuan tahu ada pelampung. Siapa dia kata semua ada pelampung. Pelampung di bawah tuan-tuan. Takkan tak ada satu pun yang jadi pelampungnya bila dah jatuh kat laut kan. Contoh mesti telah. Kalau tak payah nama pelampung lah. Contoh saya kata layar terbaru ada ribuan tan manggis. Tuan-tuan makan manggis, tahu tak manggis kalau dah busuk, dah tak apa elok. Terapung kat laut sebiji pun tak jumpa. Dalam kapal terbang meletup hancur macam mana? Meletup. Kalau terlepas takkanlah terhenti di laut tu dia berhenti bok meletup ni mesti terhenti jatuh kan. Macam kita terhenti kereta berhenti kan. Ni kalau meletup, kalau jatuh mesti pecah di laut, mesti ada benda apa. Tapi kalau meletup hancur mesti ada juga. Macam orang kata hancur badan orang pun dihancurkan dengan bom pun boleh jumpa lagi kan. Contoh kan. Nak sebut tadi satelit. Nampak? Kan tak ada satelit yang boleh. Alasan hilang daripada radar. Saya tak nak kaitkan benda tu betul-betul mati ke apa. Tapi saya terfikir, saya naik kapal terbang yang sama tu. Saya pergi Morocco bulan 12 ni. Saya tahu saya dah cerita belum sini. Saya pergi Morocco. Lepas ke situ pula. Dah dengar cerita tak ada? Dengar. Saya pergi Morocco 8 jam saya naik daripada Kuala Lumpur, naik Air France dia terbang tu.
kerjasama dengan Etihad. Kapal terbang yang sama, canggih tak canggih yang kapal terbang tu. Selain daripada kita tahu memang dah sekarang sistem pintunya apa semua lah, canggih tak canggih. Di atas ifran kita tahu kalau kita nak kapal terbang, kadang-kadang skrin tu boleh tengok kapal terbang di mana-mana kan. Okay. Takkan dalam 100-200 orang dalam kapal terbang tu, 100 lebih tu, tak ada seorang pun waktu tu tengok filem ke, tengok skrin ke kan, ke mana kapal terbang tu pergi, contoh lah kan. Dan yang paling hebat ni, dia punya kapal terbang yang di atas udara tu boleh akses internet. Kapal terbang Boeing 772 Saya memang boleh, cuma kalau kena bayar lah. Kena bayar. Saya cuba juga, boleh ke tak banyak guna akses ke tak? Kalau saya kena tahan, kena bayar pula kan. Kita pergi tu kan ada duit pun kan. Mana takkan tak ada. Kalau betul ada cerita dalam ada jutawan ke dalam orang Cina lagi hebat teknologi dia kan. Takkan, ke mana ni? Mesti gelabah punya kan. Ke mana kapal terbang kita ni berpusing dah apa semua. Hantarlah mesej, kau orang dah pusing tak ke mana kan. Patutnya gitulah ya tak. 100 orang bukannya 1 orang, bukan seorang. Jadi itulah menjadi persoalan. Wallahu a'lam. Rahsia manusia kau rahsia lah, tapi kalau rahsia Allah, Allah nak keluarkan nanti. Kalau betul benda itu masih wujud, tunggu dan lihat saja lah kan. Bersama-sama lah kita berdoa. Macam mana keadaan dia kan? Bukanlah kita tak nak, kita memang tak boleh nak percaya 100% spekulasi itu. Saya baca seronok, dia baca kan, dia andai-andai dengan diri kan, seronok dia baca kan. Tapi nak percaya tapi nak percaya 0.1% tu mungkin ada. Kenapa kapal terbang China pula ya? China pula ya, kan mungkin ada logik. Kenapa nak China kan? Tak kapal terbang Egypt Air pula kan. Egypt Air terbang tu pula, kapal terbang canggih pula tu. Kapal terbang yang biasa-biasa kan. Okey. Wallahu kita baca. Okey. So soal itu kita kata tadi, balik sudah bincang kita. Dalam hal memimpin rakyat, orang-orang hari ini dia selain Nabi kita, dia semua pandu mengenai akal fikiran. Tapi Nabi pandu kepada Al-Quran. Al-Quran wahyu yang dibawa dalam memimpin masyarakat. Satu-satu disebut. Bagaimana kalau kita cerita, tengok pun dalam Quran kita bincang sebelum ni kan, bukan cerita umat pada waktu itu sahaja, bahkan umat-umat terdahulu Allah bagi wahyu kepada Nabi, ceritakan kebaikan mereka, ceritakan keburukan mereka, nak bagi peringatan kepada kita. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Nabi wafat, masih ada lagi Quran ini. Kita ambil sumbernya yang utama dalam syariat Islam. Sumber utama adalah Al-Quran, syariat Islam. Kemudian diperincikan oleh hadis-hadis Nabi. Kemudian dilengkapi atau mengata lengkap tidak, kita kata diperkuatkan lagi dengan pandangan-pandangan ulama yang berbincang. Kita ada ulama-ulama kita yang lepas Nabi, adanya sahabat, lepas sahabat tabi'in, tabi'in. Kemudian ada ulama-ulama yang mutaakhir pada hari ini. Buatlah kitab-kitab. Kalau kita belajar agama bab sembahyang ni, ada fiqhnya. Ikut mazhab itu, mazhab ini. Tak salah nak buat semua mazhab, tak ada masalah. Nak ikut Nabi boleh. Tapi ada kemudahan-kemudahan diberikan dalam sesuatu mazhab itu. Kita boleh ikut. Tak ada penting kita tahu benda tu semua. Sebab ada orang kata tak payah nak ikut mazhab ni, ikut Quran dan hadis cukup dah. Yalah, tapi berapa ramai masyarakat kita tahu yang semayang ikut Nabi betul, ramai lah kita buat. Semayang berapa ramai yang boleh ikut Nabi betul? Nabi kata pandang tunduk, ni tak pandang tak ambil. Tak ikut Nabi je lah. Baca pun ramai yang baca tak betul lagi, tak ikut Nabi pun. Contoh. Tapi kita belajar lah mana yang kita boleh buat kan. Ilmu tu kita tak mampu, kita tahu keupayaan yang terhad. Sebab kita tadi lah, kita tak bersama-sama daripada lahirnya kita tu, kita terus pemahaman kita boleh bagi, kita tak sama, kita tak ikut semua daripada awal hingga akhir belajar agamanya dah. Kita masuk darjah 1 sekolah akademik, belajar matematik, sains apa semua tu, belajar agama sikit. Lainlah kalau kita masuk darjah 1 sampai ke turun belajar agamanya, insya-Allah sempurna amal ibadah kita. Maka kita ambil lah yang mana agak selesa, yang tidak salah 100% kan. Yang tak salah banyak, ikutlah.
Mana takbirnya, macam mana bacaan dia, apa semua yang kita mampu buat, kita buat lah, kan? Jangan betul benda yang luar daripada kesilapan. Hari ni orang semai subuh semua menghadap sana, tiba-tiba kita pergi menghadap sana, itu betul tak? Salah, kan? Atau ada masjid di Negeri Sembilan tu berpuluh tahun silap kiblat. Bayangkan, agaknya yang dah mati belum terima tak sembahyang oleh Allah tu, kan? Mati dah sembahyang salah kiblat. Allahu Akbar. Salah dia masuk neraka, dia sembahyang dia tak sah, terima. Waktu itu tak ada sistem yang boleh memberi keputusan yang tepat. Dah bila buat manusia merokok dia salah. Dia dah buat satu yang kata dia pun tak tahu. Maka Islam ada kelonggaran. Islam itu tidak terus menghukum. Baik, okey. Habis yang itu bab pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk yang keempat. Keempat dalam hadis ni bincang tentang perkara-perkara baharu yang diadakan dalam agama adalah seburuk-buruk perkara. Mudah kata tuan-tuan puan-puan, perkara apa yang Rasul sebut? Yang dipanggil sebagai bid'ah. Ini agak sensitif sikit. Bid'ah ni Nabi tak buat. Nabi tak buat, kita buat. Nak tengok juga bid'ah yang macam mana. Kan ulama, kita ada ulama. Nabi kata al-ulama warasatul anbiya, ulama wari Nabi. Salah ke kita ambil pandangan-pandangan ulama? Yang ulama itu tujuannya adalah untuk menjadi ikutan kepada orang, selagi mana tidak salah banyak jalan yang dibawa tu. Dahlah ulama itu suruh kata, ni ulama agama ni sembahyang subuh kita hari ni 3 rakaat. Itu ialah ulama benda. Mulai hari ni kita ada jamak subuh. Dia kata jamak subuh tak ada jamak. Ada cerita bab solat jamak dalam Quran? Tak ada. Cara semayang tu suruh 4 jadi 2, tak ada. Ulama melalui hadis ulama perincikan, okey. Tapi ada yang kalau kita bab bid'ah ni kadang-kadang ada orang yang bukan tak, memang 100% tak setuju. Ini masalahnya. Apa yang dimaksudkan dengan benda-benda baharu tu, tengok, semua tuan-tuan faham dalam benda ni, kadang-kadang jadi isu sensitif. Tapi kalau tuan-tuan jadi faham yang bersama-sama dengan ulama, dia tak akan jadi benda tu sensitif. Walaupun ada setengah golongan kelompok itu terlalu ekstrim. Kunut tak boleh, wirid tak boleh, talqin tak boleh, tahlil tak boleh, semua dia tak boleh. Ya, tak betul. Kalau kita bersama ulama kata membenarkan, tak ada masalah. Kau nak buat, tak buat, sudah. Tak payah nak kata kullu bid'atin dhalalah. Ya, memang betul hadis sebut bid'ah, tapi bid'ah yang macam mana? Yang tadi, bid'ah yang kata semayang jadi 3 rakaat. Yang itu ya, kan? Ni ulama susun satu syair. Ilahi lastudil firdausi ala, maka wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli. Ada ustaz dia kata, tak boleh kita nak zikir ni, dia kata boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, besar nak mensyirikkan orang. Apa dia kata? Ya Tuhanku, ialah dalam bengkuang maksud dia kata syurga tak ada, neraka pun tak ada. Dia kata, so kita nak pergi mana-mana, takkan kita nak pergi tengah-tengah. Tengah ada apa? Dia kata, ya, itu syair ulama buat rintihan hati, cuma kita alunkan saja. Ulama tu mungkin berdoa, ada orang dongeng ke, dia tulis dalam buku dia ke, atau apa, tak layak aku nak syurga dia, tapi tak sanggup pula masuk neraka, maka terimalah taubatku. Ada yang maka terimalah taubatku ya Allah. Raikan dia ada ustaz dok kata tak boleh, syirik. Allahu Akbar. Syirik tentu sepatu syirik kata. Ini jenis macam mana kata ulama kita ikut. Dia siapa? Dia ustaz kecil, dia ulama. Buku pun tak ada tulis apa, tak banyak mana pun tulis. Ini ulama yang buat, ulama tu buku. Tak ada siapa pun yang pertikaikan. Sedangkan kalau kita baca doa itu saja, kita istighfar, zikir, munajat, kita bukan istighfar banyak. Kemudian ada pula doa subhanallah walhamdulillah. Kemudian ada pula itu ilah banyak dirangkumkan dalam ayat tu ya tak. Tapi kalau ada alternatif, tak ada masalah. Macam duk bincang isu apa, ada satu zikir munajat juga lah.
benda saya pun tak ingat, ada satu sikit munajat tu. Yakin bagi alternatif, gunakan yang lebih baik lah. Tapi nak teruskan pun tidak menjadi sebarang halangan. Okay. Macam orang duk bincang isu salawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tudbil qulubi wa dawaiha, ya Allah ya Tuhan kita selawat berkat Nabi Muhammad penyembuh hati-hati. Dia terjemahkan orang Melayu kita terjemahkan kata Nabi itu penyembuh. Orang Melayu kita terjemahkan Nabi itu penyembuh. Sedangkan Allah SWT Muhammad itu cerita lain. Bil qulub itu cerita lain. Berkat berselawat itu menyembuhkan hati-hati. Itu maksud dia. Salam bil qulub, orang yang belajar Arab itu. Sebab kita baca depan ulama-ulama Arab betul. Saya di Mesir itulah baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada apa dia kata syirik. Orang Arab betul tu. Kan? Tapi kita mudah-mudah Ustaz Melayu ni kata dah syirik. Allah mudah kan? Selawat satu je, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tambah Ibrahimiyah itu je selawat. Yang lain-lain tak boleh. Tambah Sayyidiyah boleh. Memang tak ada dalam hadis Nabi dalam sembahyang kita tak payah hadis Sayyidiyah, betul. Tambah. Tapi di luar apa salahnya sebagai adab kita tambah. Penghulu kami apa masalah? Sosek ke? Tak sosek pun. Mati dalam kafir ke kalau sebut Sayyidina ni? Tak. Masih lagi kita tunaikan asas-asas Islam. Okey, kita baca yang keempat ni. Okay. Perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama, yang dimaksudkan dengan perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama itu ialah perkara-perkara yang menyalahi maksud kandungan kitab Allah. Tak ada salah benar. Sembahyang 5 waktu sehari semalam kita buat 3 waktu, salah. Sembahyang waktu Zuhur kan, sepatutnya niat Zuhur diniatkan asar, lain kalau jamak kan. Kitab Allah menyalahi betul kan. Sunnah Rasulullah SAW dan juga maksud kandungan kitab Allah, perkara-perkara yang menyalahi dengan maksud kandungan kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, athar sahabat, kesan-kesan peninggalan para sahabat, dan juga ijma' ulama. Itu kan ijma' ulama tu. Walaupun Nabi sebut taraktu fikum amrayn, telah aku tinggalkan 2 perkara kamu berpegang selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi di mana kita nak letaknya? Ulama-ulama yang disebut al-ulama warathatul anbiya, tadi Nabi dah sebut juga hadis sahih. Dan Nabi sebut juga ilmu-ilmu itu akan hilangnya, bukan hilang sebab dalam buku, hilangnya sebabnya bila matinya para ulama. Nabi sebut ulama, mana Nabi meletakkan suatu pengiktirafan yang tinggi kepada ulama-ulama yang bawa agama benar. Ulama-ulama yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Bukan ulama yang jadi ulama halal. Halal pun dia, haram pun dia ada. Juga halal lah, tak halal. Jelas. Qulil haq walau kana murra, berkata benar walaupun pahit. Okey, perkara-perkara baru yang demikian itulah adalah bid'ah, benda yang kita buat tadi, benda yang ditambah-tambah kan. Okey, yang merupakan jalan baru yang menyeleweng dari jalan yang sebenar. Kita fahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang kita katakan. Dunia mau iktiraf, ulama-ulama dunia, Qardawi iktiraf, ulama Azhar iktiraf apa yang kita buat pada hari ini. Soal pergi Saudi tak kudut subuh, tak ada orang tikai kan. Pergi Malaysia kudut, tak ada orang. Cuma golongan ni lah yang ada seorang dua yang terlalu ekstrim ni. Okay. Itu ahli sunnah wal jamaah yang ulama harus setuju, walaupun kita ada fahaman-fahaman yang agak bertentangan dari sudut agama yang cukup jelas. Syiah memang jelas kan. Tak ikut. Okay. Yang mana semuanya itu adalah tujuannya sudah tentu tidak akan sampai kepada matlamat kebahagiaan yang sejati. Okay, kalau kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi ya. Kebahagiaan yang memang dikehendaki ini bukan sahaja dalam kehidupan dunia ini semata-mata, bahkan yang terutama sekali ialah kebahagiaan di akhirat kelak.
dan jalan ke akhirat itu tidak siapa yang mengetahui dan tidak akan berhasil dengan cara diagak-agak dan direka-reka sendiri oleh sesiapa pun. Dengan sebab itu maka perkara-perkara yang menyalahi itu sudah tentu membawa bahaya yang besar dan balasan yang seburuk-buruknya. Adanya bid'ah yang dalalah, bid'ah yang betul-betul sesat. Nabi tak buat langsung, Nabi, ulama, sahabat tak buat langsung, kemudian sahabat pun, para ulama pun tak buat langsung, kita pergi buat sendiri. Itu ya bid'ah yang kita kata sesat. Tapi ada bid'ah yang baik-baik kita buat. Kalau kita kata mudah katalah, walaupun dia kata ibadah je, bid'ah berapa lama kita boleh bertahan dengan Quran yang ada pada hari ini? Kita mempertahankan Quran pada hari ini. Nabi tak suruh pun, suruh tulis Quran dulu tak ada. Tapi zaman para sahabat takut Quran itu makin hilang, diarahkan untuk dihimpunkan, disatukan menjadi mazhab pada hari ini. Bid'ah ke tidak? Hasanah ke? Kalau dia jawab dalam kali yang lain, dia pula ada dia alasan dia kan. Nabi tak buat Quran ni, ayat tu ada, tapi sahabat yang buat. Ialah tu sahabat yang buat, martabat dia tinggi dekat dengan Nabi, alasan dia lah tu. Kita tak boleh nak buat sebarangan. Tahajud ni kita main ikut tau. Allah Akbar. Cubalah ambil sikit pengajaran kebaikan daripada apa yang kita buat. Tahlil, duduk sekejap, apa salahnya? 10-15 minit, setengah jam malam Jumaat. Kalau buat majlis ilmu dia persilakan, tak ada masalah. Ni kalau malam Jumaat pun tak apa ramai nak datang. Ni hak nu. Kat shopping komplek ni ramai tak dihirau kan? Yang buat semayang duduk dalam masjid dihirau kan? Ini masalah. Tak selesai ni kita. Bukan tak selesai, orang tu keras kepala. Tak nak bertoleransi. Soalnya kalau tak nak buat, tak dapat, tak payah nak berusaha. Ni kata semua tu Nabi tak buat. Akhirnya final. Susah orang jadi begini kan. Tuan-tuan tu pula nak ikut mana, belah kan. Tapi kita tahu ulama itu, kita yakin dengan ilmunya, maka dia tidak menghalang apa yang kita buat. Itu suatu benda yang bermanfaat. Bila masa lagi kita nak buat benda-benda nak buat sendirian, tuan-tuan, baca Yasin belum tentu. Susah kan? Malam Jumaat kita pergi pun jumpa rakan-rakan. Sebab ulama tahu buat Yasin je lah, itu yang boleh baca. Hadis sahih kata baca hati, dia kata iqra'u Yasin 'ala mautakum, baca Yasin kepada orang mati, walaupun tak ada orang mati depan tu, tapi kita niatkan. Salam. Kemudian kita Nabi sebut baca, kita kata baca Yasin ni adalah Yasin, ini adalah hati Al-Quran. Kita ambil, mudah-mudahan kita baca hati Al-Quran ni, hati kita pun baik kan? Tak salah nak baca malam Jumaat, hari Jumaat baca surah Kahfi yang dituntut. Ya, orang baca surah Kahfi tak lama lah pula kan? Imam seorang boleh baca surah Kahfi kan? Tak larang. Yasin apa salah? Letak air contoh kan, air yang didoakan, ambil tiba Zam-Zam, walaupun air Zam-Zam itu satu mukjizat. Mudah-mudahan air yang kita baca kerana Yasin itu boleh jadi penawar. Ya betul kan, sebab kalau tak ada kajian orang bukan Islam buat, apa nama Profesor Jepun tu, Ajinomoto apa tak nama kan, air yang betul-betul dikaji ada benda yang tak baik, dia tengok molekul dah teruk. Air daripada air Zam-Zam, molekul dia jadi cantik, jadi air yang dibacakan doa, air yang dipuja untuk syaitan, itu makhluk Allah air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan air itu untuk hidup. Mana kalau kita masukkan air yang baiklah insya-Allah kan. Ni tak pada malam Jumaat kita baca minum, baca bismillahirrahmanirrahim, al-Fatihah, apa semua, air itu kami jadi baik kan. Tu makna tujuannya. Kalau tak ada benda-benda begitu belum tentu. Tuan-tuan bayangkanlah kalau seluruh Malaysia ni tak ada baca Yasin malam Jumaat, orang tak datang, balik sembahyang maghrib, balik apa perkara macam mana? Orang Malaysia lah. Kalau di negara Arab tak apa. Di Mesir saya dulu tak ada masalah, di Mekah tak ada masalah, di dekat masjid dengan azan itu pun ada juga yang masih lagi kita kata tak buat gitu, ramai juga yang masih lagi tak berakhlaknya kan. Kita yang buat ni pun ramai lagi yang tak berakhlak. Kalau tak buat langsung, apa lagi kesembah masyarakat kita, ke shopping je lah semuanya kan. Cuba bayangkan, fikir kalau tak ada Yasin dan Jumaat ni,
Tapi ustaz ada kata tak boleh buat, tak payah buat. Nabi tak buat. Sebab tu tak ada masalah tuan-tuan. InsyaAllah tu kita tahu ahli sunnah wal jamaah, kita ada panduan kita Al-Quran, sunnah, ijma' ulama, dan itu panduan kita cukup. Ya kan, selagi ulama tak bahaskan secara benda itu secara yang besar, kita ikut. Ni tak kita ekstrim, tak tahulah nak ambil mana hukum tu tidak. Nah, semua nak ikut Nabi, semua nak ikut apa kan. Tapi ulama ada tujuan-tujuan buat begitu kan. Talqin lepas semaya, ada lepas kematian. Nak buat, tak buat, tak apa. Tapi taklah ikut kepada naskah buku talqin. Talqin ni nasihat untuk orang yang hidup. Ni tak. Wahai, contohlah dulu punya kan, orang tak tahu dulu. Kalau saya talqin, saya tanya lagi, nak talqin ke tak nak? Tak ada katanya. Tambah saya malah nak pergi, waktunya bayanglah pukul 12 tengah panas gitu kan. Kalau dulu kita mati pagi petang kan, baru dia buat ditimpan. Kita ni pantas hari ni kan, nak cepatlah faham sebab baca tu. Katanya, okey nak talqin macam mana? Terpulanglah pada ustaz. Okey, talqin saya lain sikit. Kata lain apa? Dulu orang talqin berkata, wahai si bulan-bulan, kalau datang kepada kamu kan. Dululah kan, itu cerita pada orang yang matilah kubur tu kan. Ini nasihat kepada orang yang hidup. Ambil masa tu dalam sebab apa? Untuk raikan keluarga. Kalau dah lepas tanam-tanam balik tu, tak syok pula kan. Raikan. Ambil masa 5-10 minit bagi nasihat. Kita yang hidup ni, apa semua kita depan kubur sekarang. Saudara kita berada dalam kubur, kita tak tahu. Siapa biasa lah. Yang naskah yang ada dulu tapi itu panduan sahaja. Sebab tak ramai ahli agama waktu itu, ini dah ramai ahli agama, maka buatlah dengan cara yang terbaik. Dan mana kita sandarkan kepada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW. Itu sebenarnya. Okey, baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Panjang umur, kita bertemu pada bulan hadapan, bulan Syaban ya. Ini bulan Rajab, Syaban, bulan puasa. Ada tak? Ada kot bulan Rajab. Allah ada, tak ada pun tak apa. Tuan-tuan nak kira mulai mengantuk. Mampu belah semua tu pula. Yang baik kita Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita daripada diri saya sendiri. Quli qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.